Tes. Mak dah sampai. Okay, Assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. Sebelum tu, jangan lupa macam biasa tekan subscribe. Subscribe dulu. Like and share. Sebelum tu saya nak minta maaf sebab saya dah tak upload video about 2 weeks, 2 minggu sebab tu saya suruh korang follow saya dekat IG sebab saya update terkini kenapa saya tak upload. Sebab saya 2 minggu ni saya sangat busy dengan assessment final saya dan juga exam saya, jadi memang macam bermasalah yang teramat lah dekat situ. Macam biasa. Let's continue this. Kes minggu ni agak berlainan, bukan nak kata berlainan tu tidak, disebabkan kes ni mendapat liputan yang sangat meluas dan juga permintaan yang teramat-amat ramai. Tak tahu kenapa meremang. Okay. Mak! Kalau nak tidur bagi tahu. So minggu ni kes merupakan sejarah hitam yang berlaku dekat Malaysia pada tahun 1993. Okey, tajuk kes untuk minggu ni adalah Mona Fendi. Pertama saya akan ceritakan dulu latar belakang dalam kes ni. Dalam kes ni ada 3 suspek dan juga seorang mangsa. 3 suspek, yang pertama adalah Juraimi Hassan. Juraimi Hassan ni merupakan, kalau dekat dalam court, dia merupakan OKT yang pertama, orang kena tuduh yang pertama. Okey, yang kedua adalah Muhammad Afandi Abdul Rahman yang merupakan OKT yang kedua, orang kena tuduh yang kedua, dan yang ketiga adalah Maznah binti Ismail atau dikenali sebagai Mona, merupakan OKT yang ketiga. Juraimi Hassan ni merupakan pembantu Afandi dan juga Mona. Afandi ni pula merupakan suami kepada Mona. Mona ni merupakan seorang bekas penyanyi dekat Malaysia ni sebenarnya, tapi disebabkan dia tak terkenal, dia telah mengubah kerjaya dia menjadi seorang dukun lah, ataupun dikenali sebagai bomoh. Dijadikan sebagai pembunuhan ala-ala Mona Fandi, macam tu, sebab gabungan antara nama dia dan suami dia lah. Okay, so Mona Fandi ni bila dia merupakan bomoh, dia amat terkenal lah dalam kalangan artis, dalam kalangan orang yang terkenal lah Mona Fandi ni. So mangsa dalam kes ni adalah Datuk Idris atau dikenali sebagai Muhammad Mazlan Idris. Datuk Mazlan ni merupakan bekas adun talam UMNO Pahang. Dia ahli dun lah. Okey, pada 18 Julai tahun 1993 terdapat satu laporan lah daripada ahli keluarga dan juga ahli dewan jugalah, daripada ahli keluarga sebab dah seminggu dah hilang, and then daripada dun ni sebab dah macam kenapa macam pelik lah, ahli dun tiba-tiba tak masuk dekat dalam dewan. Macam pelik kat situ. Jadi diorang pun buat laporan tentang kehilangan dia ni. So pada tahun 1993 ni, bila kehilangan seorang adun batu talam, dia macam cerita yang viral. Maksudnya cerita yang amat besar benda ni. Sebab kehilangan dia selepas dia keluarkan duit 300,000 daripada beberapa buah bank. Maksudnya bank situ, bank contoh bank Islam, bank CIMB Bank, bank Hong Leong Bank, berbeza-beza bank, dan total amount yang dikeluarkan adalah sebanyak RM300,000. Tak lama lepas tu, Juraimi ni ditahan. Dia ditahan atas sebab menagih dadah. Dengan penahanan Juraimi ni lah yang menjadikan titik point atas penemuan Datuk Mazlan ni sebenarnya. Kerana Juraimi ni dia telah menunjukkan rumah dekat Ulu Dong tersebut. So bila dia buat pergi rumah situ, polis telah menemui pita video, gambar keratan akhbar, dan tiba-tiba polis jumpa saham milik Mazlan ni. Faham tak? Jadi polis macam kena-mengena Polis pun soal siasat Juraimi ni. So dengan melakukan soal siasatan dekat Juraimi ni telah membuahkan hasil lagi, iaitu dengan penemuan Mona dan juga suami dia Afandi dekat sebuah rumah dekat Wangsa Maju dekat Kuala Lumpur. So kes ni terus mendapat liputan yang sangat meluas sebab rumah Uludong tu rupanya merupakan rumah kepada pasangan bomoh ni, dan Juraimi ni merupakan orang kanan ataupun orang suruhan pasangan ni. Kes ni telah mendapat liputan yang sangat besar dengan kehadiran 76 orang saksi, dan tempoh pembicaraan kes ni adalah sebanyak 69 hari. So dalam 69 hari ni lah turun naik court dekat Mahkamah Tinggi Temeloh Pahang. Mona ni memang dia pakai yang sangat cantik, yang sangat macam
kemas, sentiasa tersenyum, memang tak ganggu langsung emosi dia. Selepas daripada perbicaraan tu tiba-tiba jurami ni telah mengaku bahawa dia yang telah menetak Datuk Mazlan. So kemudian pada 22 Julai polis telah menemui jasad Datuk Mazlan. Mayat telah dikerat sebanyak 18. Korang boleh tengok gambar ni macam mana dia kerat tu. Allahu Akbar. Saya macam beremang sikit. Mayat tu dia dijumpai dalam keadaan yang bersimen. Dijumpai dekat stor belakang rumah pasangan ni, dekat dalam sebuah lubang. Ya Allah, boleh nak buat macam ni? Kemudian disebabkan pengakuan jurami ni adalah dia telah menceritakan secara detail apa yang berlaku kepada Datuk Mazlan, kronologi apa yang terjadi kepada Datuk Mazlan ni sebenarnya. Pada 2 Julai ni, pada pukul 10 malam ni, Datuk Mazlan dia datang dekat rumah pasangan bomoh ni bersama dengan suami Mona ni sebab dia nak memperkukuhkan kerjaya dia sebagai ahli politik. So pasangan ni pun cakaplah, Datuk sila salin baju dulu dekat dalam bilik air tu. So Datuk Mazlan ni pun salinlah baju dulu. Lepas tu Afandi masuk ke dalam bilik tu. Afandi telah bawa bantal. Lepas tu Mazlan ni dibinta berbaring dan Mona duduk dekat bahagian atas kepala daripada Datuk Mazlan ni. Mona telah meletakkan bunga dekat atas dahi daripada Datuk Mazlan. Diorang cakap dekat Datuk Mazlan ni, sabarlah, kena tunggu sebab duit ni akan jatuh daripada langit. Afandi ni dia telah bercakap dekat jurami ni, Rong ni nama panggilan lah kepada jurami ni, Rong tetap biar kena tepat, jangan salah tempat, kalau tidak habislah. Terus putus kepala dia. Jurami ni dia cakap dia telah menetak kepala Datuk Mazlan ni sebanyak 3 kali baru putus betul kepala dia, selepas dapat isyarat daripada Afandi ni lah. Selepas menetak kepala ni, dia telah memotong sendi kepada 18 bahagian dan dia juga telah melapah kulit serta daging. Tulang dan daging tu telah dimasukkan ke dalam besen dan curah ke dalam stor rumah yang digali dalam tempoh sebulan yang lalu. Lubang tu sebenarnya kedalaman dia adalah 1.8 meter. Kemudian pada keesokan harinya, jurami dia telah simen daripada lubang-lubang tersebut. Kira pembunuhan ni, perancangan dia yang sangat wow. Perancangan dia adalah sebulan awal, seperti asah parang, gali lubang. Selepas daripada jurami simen ni, pasangan ni dia telah melarikan diri ke sebuah hotel dekat Kuala Lumpur. Polis kan dah lakukan siasatan, jumpa diorang duduk dekat sebuah hotel. Diorang beli pula kereta Mercedes yang berharga RM160,000, termasuk fon, barang kemas, pembedahan plastik terhadap Mona. Macam mana boleh dapat tangkap adalah polis telah menemui individu yang telah menjual kereta tersebut kepada Mona. Faham tak, kereta Merc tu? So individu ni jugalah yang merupakan saksi kepada perbicaraan kes Mona Fendi. So total semua selepas ditotal adalah sebanyak RM300,000, sama dengan amount yang Datuk Mazlan keluarkan daripada bank-bank yang dia pernah keluarkan. Diorang ni terus ditahan dekat penjara Pudu. Pasangan ni dia telah bagi upah ni dekat jurami sebanyak RM180 sahaja. Tapi pada waktu tu kan duit kita masih lagi tinggi, so rasa macam amount ni macam wow, banyaknya macam tu. Ada saksi yang mengatakan bahawa pasangan ni minta Datuk Mazlan untuk menubuhkan syarikat dan memindahkan geran tanah milik Mazlan ni kepada diorang. Pendakwa raya ni banyak mendakwa bahawa motif pembunuhan Mona ni sebenarnya, Mona Fandi ni adalah kerana motif wang ataupun motif harta. Guam bela kepada jurami ni menyatakan bahawa jurami ni dia dalam keadaan yang tidak sedar ketika dia melakukan pembunuhan tersebut. Apa yang dikeluarkan tu memang tak boleh diterima pakai sebenarnya, sebab dekat dalam mahkamah ni kalau berkaitan dengan ilmu-ilmu hitam ni tak diterima pakai. Tapi kalau daripada kegiatan jenayah sebenarnya ada berkaitan dengan ilmu hitam. Memang ada berlakunya penggunaan ilmu hitam ni. Digunakan ilmu hitam ni untuk melakukan jenayah. Ini disebabkan oleh ketamakan manusia, wang ringgit dan sebagainya. Jadi membolehkan beliau mengambil tindakan sebegitu rupa. Keputusan akhir, diorang telah dijatuhi hukuman gantung sampai mati.
kes Mona Fendi ni merupakan kes yang terakhir yang ada kaitan dengan juri awam. So kalau korang macam tak faham tau, juri awam ni macam mana ni? Korang pernah tengok tak? Ada satu cerita Korea ni, tajuk dia The Jurors. Allah. Saya lupa tajuk dia apa, nanti korang tengok yang mana sendiri. Dia pasal macam orang awam ni, orang biasa, macam orang yang berlainan latar belakang. Ada yang tukang selun, ada yang ni semua, tapi diorang merupakan juri. Kira keputusan tu bukan kepada hakim tapi kepada orang awam. So dalam kes Mona Fendi ni, dia merupakan yang menjatuhkan hukuman gantung tu adalah daripada juri awam tu sendiri, bukan daripada hakim mahkamah tinggi tersebut. Margin dia adalah 7-0. Maksudnya semua memang nak diorang ketiga-tiga ni dijatuhi hukuman gantung sampai mati. Pada 9 Februari 1995, mahkamah memutuskan untuk diorang dijatuhi hukuman gantung sampai mati. Dan pada 2 November tahun 2001, pada pukul 5.59 pagi, diorang telah digantung serentak dekat penjara Pudu dan telah disemadikan. So dalam tempoh daripada 1995, 96, 97, 98, 99, dalam tempoh 5 tahun tu terdapat banyak version cerita lah. Ada yang kata Mona ni merayau pada waktu malam, ada yang kata macam tu macam ni, tapi saya tak nak ambil sebab Allah alam, kita tak dapat nak ceritakan secara detail lagi pasal benda tu. Ada juga version yang mengatakan semasa disemadikan tu, Mona ni berbau harum dan dalam keadaan tersenyum. Wallahu alam, dia banyak version. So saya tak dapat nak huraikan mana satu yang fakta, mana satu yang mitos. Sebab dalam tempoh 5 tahun tu macam-macam boleh jadi. Allah, saya tak tahu nak cakap macam mana. Saya macam sedih sebenarnya. Sepanjang daripada tempoh penahanan tu, diorang ada tempoh lawat. Tempoh 8 jam tu hanya satu lawatan saja yang dibenarkan. Mona dan juga pasangan dia ni dan juga ni banyak nasihat kepada anak-anak dia supaya terus berterusan melakukan kebaikan, untuk terus menjadi orang yang sangat baik. Hukuman gantung diorang ni telah disaksikan oleh pegawai penjara, doktor penjara itu sendiri. Dikatakan mereka waktu berjalan ke dalam ke hukuman gantung tu, diorang dalam keadaan yang sangat tenang, senyum, tak rasa apa-apa. Dan sebelum digantung tu, dikatakan bahawa Mona pernah bercakap, aku takkan mati. Dan tak tahu apa yang dimaksudkan dengan aku takkan mati tu, wallahu alam. Ya Allah, terkejut. Kes Mona Fendi ni yang paling menyedihkan adalah bila mana ahli keluarga Datuk Mazlan ni sendiri yang telah sesi pengecaman mayat kepada Datuk Mazlan ni adalah dengan cara yang agak berbeza, iaitu setiap daripada anggota tersebut, anggota badan yang dikerat 18 tu, setiap satu tu, betul ke ni kepala Datuk Mazlan, betul ke ni tangan Datuk Mazlan, kenal ke ini ke kaki Datuk Mazlan. Banyak version juga. Pada malam tersebut telah berlaku pemujaan terhadap Datuk Mazlan yang membawa kepada pembunuhan lah sebenarnya. Tapi itu yang masa saya cakap, dia banyak version sebenarnya cerita ni. Kalau kita rasa macam selagi version tu yang kalau membawa kepada pengajaran, ia amat penting. Ya Allah, sedih sebenarnya sebab na'udzubillah min zalik, tapi setiap satu anggota badan tu ia terpisah. Itu adalah benda yang paling memerikkan dan menyedihkan lah bagi saya sepanjang daripada kes ni. Sepanjang daripada kes ni, itu agak menyedihkan lah sendiri bagi saya. Saya tak tahu korang macam mana, part mana. Korang boleh teruskan komen kat bawah. Orang lain pun boleh dengar, orang lain pun boleh tahu, orang lain pun boleh share lagi cerita. Nampak sendiri kot kan, macam mana banyak benda yang berlaku. Okay, so Alhamdulillah settle ya Allah untuk kes minggu ni berkenaan dengan Mona Fendi. Macam biasa, korang boleh komen apa-apa macam-macam dekat bawah tu. Macam saya nak cakap sebelum ni, saya minta maaf juga atas keterlewatan yang telah saya lakukan. Keterlewatan 2 minggu bukan keterlewatan yang biasa-biasa, sebab saya ada exam dan juga kelas dan revision everything. So macam saya cakap, terima kasih korang yang tak pernah henti untuk support saya. Saya korang tak ada macam seram ni. Pukul berapa dia ni? Ya Allah, ke 12 lah. Okay, so macam saya cakap tadi,
Terima kasih sangat-sangat untuk korang yang sentiasa sokong saya, subscribe, like and share. Terima kasih sangat-sangat. Macam biasa, jangan lupa lah follow IG saya. So insyaAllah saya akan lakukan juga kes untuk minggu depan juga. Kes ni ada kaitan juga dengan Mona Fendi sebenarnya. Mesti korang tak tahu kan. Tapi tak apa, saya akan ceritakan apa kes yang ada kaitan dengan Mona Fendi ni sebenarnya. Okey, jumpa lagi minggu depan. Sebelum tu, selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Jumpa lagi. Bye.